Sebelum kita mulakan dengan Yadul Ulia siswa pada hari ini, marilah sama-sama kita buka majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang berbahagia ahli jawatan kuasa Dewan Sahabat PMJ serta sahabat-sahabat siswa PMJ sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat lagi berkumpul bersama-sama dalam menyertai Yadu Ulia Siswa kali ke-40 untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian yang telah disediakan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Ustaz Firdaus untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini kita masih lagi diberi dua nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Dalam kita mensyukuri dua nikmat tersebut, jangan kita lupa untuk mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan pengorbanan dan perjuangan baginda yang cintakan umatnya, maka hari ini kita merasai dua nikmat tersebut. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berbahagia, staf pimpinan PMJ, staf pimpinan Kelab Siswa PMJ serta seluruh muslimin muslimat yang dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni, pada malam yang berkat ini, kan, kita dapat meneruskan agenda rutin mingguan kita, iaitu Yadul Ulia. Yadul Ulia yang diadakan secara mingguan. Dan malam ini juga merupakan suatu malam yang berkat, yang mana malam ni merupakan satu Rejab. Satu Rejab lah, yang mana dia menandakan countdown pada bulan Ramadan, kan. Lebih kurang dalam 60 hari lagi, kan. Yang mana Nabi ajar kepada kita apabila masuknya bulan Ramadan, kita perbanyakkan doa. Antara doa yang sering yang perlu kita amalkan dan selalu juga kita amalkan apabila, terutamanya selepas solat berjamaah di masjid, surau dan sebagainya, ataupun kita boleh baca pada waktu bila-bila pun, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan juga sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maksudnya dalam doa ni kita mohon Allah memberkati kita sepanjang bulan Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan. Sebab kalau kita muhasabah balik, berapa ramai sama ada ahli keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita ataupun kenalan terdekat kita yang mana kita jumpa pada Ramadan yang lepas, tapi sekarang pada hari ini dalam kita menuju ke bulan Ramadan yang akan datang nanti, ada kenalan kita pun, saudara mara kita ataupun ahli keluarga terdekat kita yang telah meninggalkan kita.
Jadi itu merupakan suatu muhasabah pada kita lah, kan. Dan tentu kita pada hari ini dapat berasa satu Rejab, dan tentu kita dapat merasa satu Ramadan pada tahun ni. Sebab apa? Ajal maut tu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kehidupan kita dari hari ke hari lebih baik, kan, lebih baik, kan, dalam kita menjadi hamba Allah yang taat kepada perintah Allah dan juga meninggalkan larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan yang lepas kita sentuh perkara paling asas bagi kita sebagai umat Islam, kan. Kita bincangkan berkaitan tentang konsep akidah Islam, kan. Yang mana kalau kita rewind balik ataupun kita refresh balik apa yang kita dapat daripada perkongsian lepas adalah berkaitan tentang pengertian akidah itu sendiri, kan. Yang mana akidah itu daripada perkataan Arab, kan, iaitu akadah, dan yang bermaksud dari sudut bahasanya adalah ikatan ataupun simpulan, kan, simpulan. Itu dari sudut bahasa, kan. Tapi dari sudut akidah yang kita nak bincangkan ni, dia merupakan satu pegangan ataupun satu perjanjian keimanan yang betul-betul kuat di antara manusia dengan penciptanya, iaitu Allah, kan. Yang mana kita wajib yakin 100%, kan, tanpa sebarang syak ataupun sebarang zan, kan. Kita kena pegang betul-betul yang akidah Islam ni adalah satu akidah yang benar dan juga betul. Okay. Yang mana yang lain tu semua palsu dan batil, kan. Dan pada pertemuan yang lepas juga kita ada sentuh berkaitan tentang unsur-unsur ataupun elemen-elemen dalam pembentukan akidah, kan. Yang mana ulama meletakkan 4 unsur penting, kan. Iaitu yang pertamanya adalah unsur akal, kan, ataupun pemikiran. Yang kedua adalah unsur iradah, kan. Unsur iradah ni apa? Daya pemilihan, kan. Yang ketiganya adalah unsur wujdan. Wujdan ni apa? Perasaan. Yang keempat adalah unsur hidayah ataupun petunjuk, kan. Okey. Itu 4 unsur yang kita dah bincangkan pada pertemuan yang lepas. Kemudian pada pertemuan yang lepas juga ada kita kongsikan berkaitan tentang ciri-ciri akidah. Dan ciri-ciri akidah iaitu yang pertamanya ma'rifatullah, ataupun kita sebut sebagai mengenali Allah. Yang keduanya adalah ma'rifatul risalah, mengenali kerasulan. Yang ketiga adalah ma'rifatul ghaibiyat, iaitu mengenali perkara-perkara ghaib. Yang keempat adalah ma'rifatul baiti, iaitu mengenali hari kebangkitan, kan. Itu semua adalah apa yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sentuh sedikit, kan, mengenai peranan ataupun fungsi akidah tu dalam kehidupan manusia itu sendiri, kan. Yang mana yang kita faham akidah Islam tu sendiri dapat membentuk suatu nilai akhlak, kan, satu nilai akhlak dan peribadi yang akan mencorakkan ataupun dan mewarnakan amalan perbuatan orang Islam itu sendiri, sebagaimana acuan yang dapat membentuk dan juga mencorakkan kandungannya, kan. Sebab tu
akidah yang betul-betul tulen, yang betul-betul asli, akan melahirkan peribadi seseorang ataupun perilaku seseorang selari dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita yakin akidah yang kita pegang ni merupakan satu pegangan yang betul, kan, yang betul, kan. Itu adalah keyakinan kita. Dan pastinya apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh uh, Allah, kita akan seusaha baik untuk melaksanakannya. Kan? Walaupun seluruh alam ni mengatakan yang benda yang kita buat tu kan tidak betul, kan. Tapi pada kita, kalau Allah kata itu betul, jadi pada kita itu adalah betul. Kan? Adalah betul. Bukannya apa benda yang boleh kita sangsi-sangsi lagi lah. Kan? Itu adalah apa pegangan yang sebaik-baiknya. Kan? Kita bagi contoh lah. Kan? Contoh kita menutup aurat. Kan? Menutup aurat ni apa suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi kalau kita berada di satu tempat tu, dia mengatakan kau ni apa ni menutup aurat, kan panas, tak baik untuk kesihatan dan sebagainya, kan. Tapi pada kita itu adalah perintah Allah, kita wajib kena laksanakan, dan pada kita itu adalah yang terbaik, kan, adalah yang terbaik. Kan? Jadi sebab itulah apabila kita sebut tentang akidah, kan, dia akan terpancar dalam sisi dalam diri seseorang itu suatu peribadi yang unggul, kan, peribadi yang unggul, kan, dengan akhlaknya yang baik, kan, sebab dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kan. Sebab tu kita walaupun kita ambil contohlah dalam isu Palestin, kan, walaupun media-media barat cuba untuk menggambarkan yang pejuang-pejuang Islam di Palestin tu adalah pengganas, kan, pengganas, tetapi pada orang yang pernah menjadi tawanan dia, kan, yang pernah berurusan dengan orang Palestin dan sebagainya, kan, mengatakan mereka ni baik dan tak ada salahnya untuk mereka bertindak tegas untuk pertahankan haknya, kan. Sebab dia lihat peribadi dia yang baik, kan, yang baik. Bagaimana dalam Islam apabila kita berperang, apabila ada berdepan dengan wanita ataupun anak-anak kecil ataupun orang tua di pihak musuh, kita tak boleh untuk membunuh mereka, kan. Kita hanya membunuh hanya membunuh tenteranya sahaja, kan, tenteranya sahaja, kan. Dalam adab dalam ketika berperang, kita tidak boleh untuk merosakkan rumah-rumah ibadah agama lain, kan. Kita tak boleh untuk menceroboh rumah ibadat agama lain, dan semua itu ada diajar di dalam Islam, kan. Yang mana sesiapa yang betul-betul mengikut adab dan akhlak Islam, walaupun ketika berperang, kan, ketika sekiranya musuh faham, dia akan lihat betapa cantiknya Islam itu membentuk seseorang itu, kan. Walaupun dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan situasi genting, kan, tapi peribadi yang baik itu dapat membentuk umat Islam tu menjadi yang baik, walaupun ketika dalam keadaan seperti berperang tu sendirilah, kan. Yang kedua adalah berani mempertahankan kebenaran, kan, berani mempertahankan kebenaran
kan, yang mana apabila seseorang itu berpegang dengan akidah Islam, kan, mereka sanggup untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, tanpa boleh dikacau ataupun diganggu oleh mana-mana kuasa manusia, kan. Sebab tu kalau kita ambil sejarah, kan, macam mana sejarah membuktikan bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah, kan, Ammar bin Yasir, kan, Sumayyah, dan beberapa ramai tokoh-tokoh yang lain yang berani mempertahankan iman mereka di hadapan pembesar Quraisy yang yang zalim pada waktu itu, kan. Tapi untuk mengucapkan ucapan yang boleh membawa kepada kekufuran adalah jauh sama sekali, kan. Sebab apa? Sebab mereka tahu tahu akan nilai iman yang mereka dapat adalah sungguh bernilai yang tak boleh dijadikan sebagai barang tukaran di atas dunia ni, kan, dunia ni, kan, yang mana mereka ni meletakkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatasi kecintaan yang biasa ada pada diri manusia, kerana hidup mereka ni telah sebati dengan apa yang ada pada diri mereka, kan. Bagaimana kalau kita dengar kisah-kisah seperti Bilal bin Rabah, kan, yang mana apabila dia minta untuk mengucapkan ucapan yang kufur, kan, walaupun diseksa dengan baling batu dihempak dengan batu besar, kan, tapi dia masih lagi mulut dia boleh menyebut Ahad, 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 yang Esa, yang Esa dan yang Esa, kan. Sampai begitu sekali, kan. Sampai begitu sekali. Dan yang ketiga, dia ada beberapa peranan tapi saya berhenti kita bincangkan malam ni sampai nombor 3, kan. Yang mana nombor 3 ni adalah antara peranan akidah tu adalah untuk membentuk seseorang itu bersifat adil dalam dalam kepimpinan, kan, ataupun dalam pemerintahan, kan. Yang mana seorang pemimpin yang mempunyai akidah yang mantap, kan, dia akan sentiasa tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan, yang lebih agung daripada kekuasaan yang ada pada dia, kan. Yang mana mereka menyedari bahawa kuasa yang mereka pegang ni adalah satu amanah, kan, amanah, kan, bukan suatu jawatan yang mulia, kan. Sebab kita kena tahu apa-apa pun jawatan yang telah diberikan kepada kita adalah suatu taklif, kan, suatu tanggungjawab, bukannya satu tasyrif ataupun kemuliaan, tapi dia adalah satu tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, kan. Sebab tu kita sebut bila menjadi pemimpin, dia ada tanggungjawab, dia tanggung segala beban tugas dan yang ada pada dia, dan dia akan menjawab setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang dipimpin. Dan adakah apa yang dipimpin itu dapat mendorong manusia itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ataupun dia memimpin tu semakin orang sesat, ataupun lagi orang tidak faham tentang Islam, kan. Walaupun kita bukan seorang Perdana Menteri, kan, mungkin kita ni hanya sekadar pada kita kita ni hanya sekadar ketua ataupun pemimpin kelab saja, kan. Tapi kita kena ingat setiap apa jawatan yang telah diberikan tanggungjawab kepada kita, kan, kita bukan
sekadar kita memegang jawatan tu saja, tapi kita mempunyai tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Dan kita kena tahu yang tanggungjawab kita yang telah diberikan kepada kita, kita kena pastikan benda itu memberi mesti mengikut acuan Islam. Kan, mengikut acuan Islam. Kan? Jadi benda tu kita kena faham. Sebab kita kena tahu bila kita memimpin, kita akan ada orang yang dipimpin. Dan orang yang dipimpin tu, dia akan mengikut apa yang ketua mereka buat. Kan? Kalau mereka membawa kepada keredaan Allah, Alhamdulillah, insya-Allah syurga. Tapi sekiranya dia buat perkara-perkara yang menyesatkan orang di bawahnya, dia akan mendorong mereka dan orang yang mengikut mereka ke lembah kebinasaan. Benda itu kita kena sedarlah, kan. Bagaimana Saidina Umar, kan, Saidina Umar dia cakap dengan tegas, kan. Sekiranya ada seekor kambing yang mati dalam sungai Furat, nescaya ia akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke tahap tu sekali, kan, dalam kata-kata Saidina Umar, kan. Dia betapa takutnya apabila dia menjadi pemimpin ni, kan. Walaupun seekor kambing mati pun, dia akan dipersoalkan oleh Allah, kan. Kemungkinan kambing itu mati sebab kebeluran dan tak ada makanan, kan. Itu menjadi tanggungjawab dia, kan. Menjadi tanggungjawab dia. Apa takutnya mereka dengan tanggungjawab, kan. Dia bila kita diberikan suatu tanggungjawab, kan, sebagai suatu tanggungjawab, kan, yang pertama kita kena laksanakan apa yang diberikan kepada kita, jangan buat sambil lewa. Dan yang keduanya, apabila kita diberi tanggungjawab, kita jangan lari, kan. Kadang kita cakap, kan, siapa suruh lantik aku, kan, buat apa nak lantik aku, kan. Tapi sedangkan dia tak ada hujah pun untuk tidak menerima jawatan tersebut, kan. Dia tak ada hujah sebab apa dia tak boleh buat benda tu, kan. Sedangkan lantikan itu telah dimesyuaratkan ataupun telah disyurakan oleh orang yang memilih dia, kan. Tapi kalau sekiranya dia ada hujah yang dia yakin hujah dia tu dia boleh jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa meninggalkan jawatan tersebut, tafadhal, tak ada masalah, kan. Tapi kalau sekadar untuk lari daripada amanah yang diberikan, itu mudah-mudahan adalah jawapan yang terbaik yang boleh kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi saya rasa sekadar tu saja perkongsian pada malam ni. Dan kalau nak ikutkan banyak peranan peranan akidah dalam kehidupan manusia, dan insya-Allah kita akan kongsikan pada pertemuan akan datang. Pertemuan akan datang. Dan banyak peranan dia, kan. Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Mohon maaf sebab saya tak boleh nak panjangkan lagi sebab ada urusan yang perlu dilaksanakan sekarang ni. Saya rasa sekadar tu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.